A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati dan dinanti-nantikan Imam Nazri bin Mustaqim yang disegani, yang berusaha juga berdedikasi Ibunda Rosniati Mansur bersama barisan ahli jawatan Kasagama Nur Iman yang amat disayangi, yang sangat dialu-alukan dan dihargai, malah dikasihi hadirin pecinta ilmu serta penyifat istiqamah Gema Nur Iman pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah terpilih lagi kita untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi Ahad berbahagia ini dengan tadabbur surah Ali Imran ayat ke-19 sambungan kuliah semalam. Hadirin sangat menanti-nantikan Ustaz untuk menyambung tadabbur dan kupasan yang menarik dari Ustaz. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim yang bagi memohon keberkatan majlis. Dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus memulakan halaqah ilmu di Taman-Taman Syurga kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf, saya punya suara dah hilang. Tapi kita boleh mulakan kelas kita pelan-pelan. Ayat semalam ayat 19 adalah tentang pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama apa yang Allah pilih. Bagaimana cara manusia boleh hidup dengan sejahtera. Allah hanya pilih satu agama, satu cara hidup, satu bentuk penghidupan. Dan dalam masa yang sama, manusia boleh memilih gaya hidup bagaimana yang dia mahu. Allah pilih satu jalan, tapi dalam masa yang sama manusia boleh pilih jalan mana yang dia mahu. Bayangkan ketika Allah memilih untuk hidup dengan sejahtera, kita yang memilih untuk jadi kelang kabut. Kan, masyarakat Melayu terutamanya. Ketika Allah pilih jalan hidup yang yang selamat tentram, kita memilih untuk tidak ikut masa. Kita janji dengan orang jam 8.30, 8.40 baru dia muncul. Lepas tu kelang kabut sendiri. Sedangkan kalaulah kita patuh pada masa, hidup kita akan lebih tenang, lebih sejahtera. Kan? Contoh yang dibawa adalah contoh yang real, yang berlaku. So bila Allah kata inna dina indallahi Islam, sungguh agama yang Allah redha itu ialah Islam. Carilah cara hidup yang lain. Dia bukanlah cara hidup yang Allah mahu. Carilah bentuk dan gaya hidup yang lain. Itu bukanlah cara hidup ataupun gaya hidup yang diimpikan. Gitu. So, wa makhtalafa alladhina utul kitab
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang ni, mereka-mereka ni, mereka takkan gaduh setelah diberi kitab kecuali bila masing-masing sudah ada ilmu. Bila masing-masing sudah ada ilmu, dia akan timbul rasa mahu bersaing. Bila ada rasa mahu bersaing, maka disitulah timbul pergaulan dan perselisihan. Slow lah suara Ustaz. Nak buat macam mana? Sakit tekak. Dah tak boleh up dah volume. Macam ni dah paling tinggi. Tapi tak apalah. Setahun sekali Allah uji. Allah uji dengan suara yang slow. Jadi korang kena duduk bilik yang sunyi sepi baru dengar suara. Kan? Selalunya tepi rel kereta api pun masih boleh dengar suara. Kali ni kena Ustaz, kalau sakit postpone Ustaz. Sedih dengar suara Ustaz. tak sakit. Cuma suaranya tak keluar. Itu je. Okey lah kalau tak sakit. Kalau sakit, postpone Ustaz. Okey. So, wa makhtalafal ladzina utul kitab. Orang-orang yang ada kitab ni akan gaduh setelah mereka faham tentang kitab. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Setelah mereka dapat ilmu. Rupanya ada ilmu. Kalau tidak ada akhlak, kita akan gaduh. Apa akhlaknya? Baghyan bainahum. Ada hasad dengki. Perselisihan tu akan terjadi sebab ada dengki. Sebab ada kepentingan. Mereka nak lebih tinggi. Mereka nak tunjuk pandai. Mereka nak pertahankan kedudukan. Mereka takut anak murid hilang, lari dan tidak percaya. Sebab tu mereka sanggup buat perkara-perkara yang menatijahkan perselisihan. Walhal bukannya tak ada ilmu, ada. Bukan tak ada kitab, ada. So ada ilmu, ada kitab, belum menjamin hidup yang sejahtera. Ada ilmu, ada kitab, belum menjamin hidup yang sejahtera. Hidup yang sejahtera apa? Islam. Al-Islamu. Hidup yang sejahtera ialah Islam. So, gabungan kitab, ilmu dan Islam. Apa Islam tu? Kita serah diri, selamat, sejahtera, tak nak sakitkan orang, tak nak susahkan orang. Itu akan menjamin hidup yang sejahtera. Kadang kita tengok ulama-ulama ni saling melondeh antara satu sama lain. Dan kita akhirnya tak tahu nak ikut yang mana. Orang awam jadi keliru. Asyik dia je yang betul. Kan? Malah mereka berlumba-lumba. Pendapat aku paling betul. Sedangkan itu baru pendapat. Kalau kita lihat ulama silam, Imam Malik misal kata. Dia pernah dipanggil oleh khalifah. Dan khalifah waktu tu minta pendapat Imam Malik diangkat menjadi amalan masyarakat.
pendapat Imam Malik diangkat jadi mazhab, jadi amalan dalam kalangan masyarakat. Imam Malik kata tak, aku tak nak. Aku tak nak. Sebab waktu tu masyarakat sedang mengamalkan pendapat imam yang lain. Pendapat Imam Hanafi. Imam Malik tak nak. Malah bila ditawarkan jawatan lebih tinggi, Imam Malik tak nak. Kenapa? Sebab dia ada Islam, al-Islam. Dia tak nak timbulkan kucar kacir dalam masyarakat. Bagi dia biarlah masyarakat selesa dengan apa yang ada. Daripada kita datang, masyarakat jadi kacau bilau. Masyarakat jadi berpecah. Cuba tengok akhlak yang dibawa oleh Nabi Harun. Ketika Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina, dia tengok Bani Israel sedang sembah lembu. Nabi Musa jumpa dengan Nabi Harun. Dipegang ni, lubun-lubun. Nabi Harun kata, jangan pegang situ. Lalu Nabi Musa cekak baju. Nabi Musa tanya, kenapa engkau tak tegah? Dia kata, aku tegah. Habis itu kenapa diorang tetap sembah lembu? Aku tak nak perpecahan berlaku dalam kalangan masyarakat Bani Israel. Dahsyat. Nabi Harun tak nak sebarang pergaduhan, tak nak berpecah. Engkau tak nak ikut cakap, aku tak apalah. Yang penting korang tetap bersatu. Itu pendapat Nabi Harun. Melihat perpecahan adalah satu bentuk fitnah besar. Kalau kita kata kita Islam, maka betul, tunjuk betul-betul lah yang kita tu Islam. Bukan dengan nak berpecah. Amal betul-betul lah Islam. So, baghyan bainahum ini punca. Punca kita berpecah. Ada hasad dengki. Dan wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kufur dengan ayat Allah, maka Allah akan segera memberi perhitungan. Siapa yang kufur dengan ayat Allah, Allah akan segera menghitung dan menghisapnya. Gitu. So fa'in hajuka. Oleh itu bila mereka berhujah denganmu, fa'in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kalau orang argue, ustaz ni macam ni, patutnya macam ni lah ustaz. Dia argue, dia menyangkal, dia membantah. Maka Allah suruh Nabi jawab begini. Aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah kepada Allah. Wa manittaba'an. Begitulah orang-orang yang ikut sunnah aku. So kalau kita suka kepada perdebatan, kita tidak mengikut sunnah Nabi. Kalau kita suka pada perdebatan,
kita tidak mengikut sunnah Nabi. Wow. Sunnah Nabi ialah kalau orang berhujah, kalau orang nak bawa berdebat, Nabi kata, aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah diri pada Allah. Kenapa nak gaduh-gaduh? Kenapa nak berdebat? Tapi Ustaz, pandangan dia tak betul. Kita nyatakan hujah. Kita nyatakan fakta. Dia tak nak ikut. Nasib dia lah. Ini sebab putus saudara. Sampai masam muka. Adik-beradik tak bertegur. Apa dapat? Lepas tu kita kata kita Islam. Islam tang mana? Tak gitu. Semata-mata nak menang hujah. Kita sanggup gaduh. Kan? Fa'in hajuka. Kalau mereka berhujah, membantah, sebut saja. Aku berserah diri pada Allah. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina a'aslamtum. Dan tanya kepada orang-orang yang diberi kitab. Tanya pada mereka. Tanya orang-orang Nasrani. Tanya pada orang-orang Yahudi. Alladzina utul kitab tu dua pihak. Pertama Nasrani, kedua Yahudi yang diberi kitab. Wal ummiyin. Walaupun kita tak salah, ya, walaupun kita tak salah, tak payah gaduh-gaduh. Ummiyin adalah masyarakat Arab waktu tu. Tapi ummiyin juga adalah orang-orang yang belum faham agama. Ummiyin asalnya masyarakat Arab. Ummiyin juga bermaksud orang-orang yang belum faham agama. Yang tak dapat pendidikan formal tentang agama. Dia bukan sekadar tak tahu membaca dan menulis. Ummi ialah dia tak dapat pendidikan formal tentang agama. Kadang dia belajar jadi doktor. Dia tak masuk kelas pengajian Islam. Dia tak tahu tentang Quran. Itu ummi. Dia engineer. Tapi tak tahu tentang agama. Itu ummi. So bila orang-orang ni Allah suruh Nabi tanya, Aslamtum, kamu dah berserah diri ke? Sudahkah mereka berserah pada Tuhan? Sudahkah mereka kaji dan faham tentang agama Islam? Aslamtum. Gitu. Allah suruh Nabi tanya. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Kalau kamu serah diri, kalau kamu Islam, kamu akan dapat petunjuk. Kalau mereka mau berserah diri, barulah mereka dikira terpimpin. Kalau mereka berserah diri, barulah boleh dikata mereka ni menerima hidayah. Kalau belum serah diri, itu perasan je.
So, kalau kita masih nak gaduh-gaduh, tak serah diri pada Allah, kita belum dapat hidayah. Kalau masih nak lawan-lawan, masih rasa asyik tak puas hati, itu belum dapat hidayah. Itu belum terpimpin. So, masing-masing boleh lihat pada cermin. Aku ni jenis macam mana? Kalau masih asyik masih nak cari lawan, tak, itu belum. Kita belum berserah diri pada Tuhan. Kita belum serah dan tawakal pada Allah, belum. Hati kita belum terpimpin, belum. Asyik nak marah-marah, nak dengki dan dendam, belum. Ini indicate bagaimana patutnya hidup sebagai seorang yang sejahtera. Dia hidup dengan tenang, aman dan tenteram. In aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw. Nabi tanya, korang dah Islam? Atau Nabi tanya, korang dah serah diri? Kalau kamu serah diri, hidupmu akan terpimpin. Tapi kalau kamu berpaling, wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama alaikal balagh. Tugasmu, wahai Muhammad, hanya menyampaikan je. Tengok, Allah beri bentuk dakwah pada Nabi. Allah beri cara berdakwah pada Nabi. Apa dia? Sampaikan. Kalau orang terima, dia selamat. Kalau dia tak terima, dia berpaling. Kau hanya menyampaikan je. Kau tak boleh paksa. Kau tak boleh marah-marah. Kau tak boleh paksa. Fa inna ma'alaikal balagh. Kau sampaikan je. Inilah pendidikan tentang usaha dakwah. Ya, kadang kita rasa kalau kita cakap pun hanya buang masa. Sebab kita rasa orang tak nak dengar. Atau kita rasa tak sedap hati nak berdakwah. Kadang kita, bila kita dakwah, orang tu tak ikut pun. Maka ramai yang putus asa dalam dakwah. Tapi Allah bagi tahu, tak mengapa, tak mengapa. Kalau orang tak ikut, tugas kita nak sampaikan je. Kita tetap dapat ganjaran. Kita dah sampaikan. Malah kebaikan dakwah tu akan kembali pada kita. Iman kita yang meningkat. So, jangan jemu berdakwah. Jangan jemu menyampaikan. Sebab ini je tugas kita. Allah tak suruh kita paksa. Allah tak suruh kita memerangi. Tak. Allah suruh kita sampaikan. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah lihat hati kita. Allah lihat hati orang tu
Allah lihat hati kita. Allah sentiasa lihat tingkah laku kita. Dan menariknya Allah guna perkataan ibad. Hamba. Allah boleh saja sebut Allah melihat kamu. Wallahu basiruka. Tapi Allah guna perkataan hamba. Maksudnya, kalau kita Islam, kita sampaikan, orang tak nak dengar, dan kita tetap sampaikan, itulah kualiti hamba Allah. Kan kita sampaikan pada orang, orang tu pun hamba Allah. Dan sekarang Allah lihat siapa yang ada kualiti tu, yang menyampaikan atau yang tak nak dengar. Allah tahu. So kalau kita sampaikan dan kita marah-marah bila orang tak nak dengar, Allah lihat. Dan Allah lihat kualiti itu. Sama kita mau kekal dengan kualiti hamba atau tidak. Wallahu basirun bil ibad. Allah sentiasa melihat kualiti hamba yang ada dalam dirimu. So, kita nak ada kualiti hamba. Jangan jadi kuali. Dekat Turki ada kedai nama Kuali. Kedai yang diusahakan, kedai makan yang diusahakan oleh orang Indonesia. Orang Melayu belum buat kedai makan lagi dekat Turki. Walhal boleh je buat masak lemak cili padi, asam pedas. Orang Turki suka je. Tapi belum jumpa kedai Melayu dekat Turki. Kita mahu kualiti. Jadi kuali. Buat apa? Kan? Krepek-krepek. Jomlah kita buat kedai makan kat sana. Jom Ustaz. So, dia ada banyak kualiti bila kita Islam. Bila kita Islam. Lah kalau kita tong-tongkan belanja jadi sikit. Seorang 100,000. 10 orang dah 1 juta. Apa ada hal? Itulah guna dia bersatu. Bukan seorang-seorang buat. Kita buat ramai-ramai. Kan? Kita nak kesatuan tu. Kalau pikul seorang-seorang, memanglah susah. Tapi bila kita Islam tu, sejahtera, kan? Sama-sama, dia akan jadi lebih menarik. Tapi nanti orang kata, Ustaz, kalau ramai-ramai ni selalu tak jadi. Belum cuba. Kita bawa semangat Islam. Kita mau sejahtera, bukan mau gaduh-gaduh. Benar-benar ikut apa yang Allah mahu. Apa yang Nabi mahu. Jadi, kain aslamtum faqad ihtadaw. Kalau kita berserah diri, kita akan dapat hidayah.
Boleh buka kedai kat sana. Saya tak ada 10,000 Ustaz. 10,000 jadilah. Tak ada 100,000. 10,000 jadilah. Cari 100 orang. Adalah 1 juta. Kan? Boleh je. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah. Kalau tadi Allah bagi tahu tentang gaya hidup yang Allah mahu. Sekarang Allah bagi peringatan pada mereka yang tak mau ikut. Apa dia? Orang yang kufur, enggan dan engkar terhadap ayat Allah. Bila Allah kata ayatillah, bila Allah kata ayatillah, dekat atas ni kan ayat Allah. Ini kan ayat Allah. So kalau kita tak nak ikut ayat di atas, kita sebenarnya tak percaya dengan ayat tu. Kalau kita tak nak ikut ayat di atas, kita sebenarnya dalam kepompong ini, yakfurun. Kalau tak nak Islam, kita sebenarnya kufur dengan ayat Allah. Malah mereka bukan sekadar engkar dan kufur. Mereka jauh melampau dari itu. Apa yang mereka buat? Yaqtulunan nabiyyina bighairi haq. Mereka bunuh nabi-nabi dengan cara yang salah. Dengan jalan yang tidak benar. Allah ancam orang-orang yang ingkar tak nak pakai wahyu. Walau diajak pada Islam, tapi ramai yang degil. Tak mau beriman. Dia tutup telinga. Tak mau. Apalagi mereka buat, dia bunuh Nabi. Walaupun mereka keturunan Nabi. Dia bunuh Nabi. Malah latar belakang ayat ni, mereka ni banyak tanya. Tanya itu, tanya ini, konon-konon. Nak tahu pasal Islam. Tapi rupanya mereka berpaling. Allah tegur golongan Bani Israel ni. Tak payah tunjuk pandai. Nabi kamu sendiri, kamu bunuh. Walhal mereka keturunan Nabi. Kan? Tapi mereka sangat jahat. Setakat bunuh rakyat Palestin tu biasa je. Ni Nabi diorang pun diorang bunuh. Apa dah hal? So dia bunuh Nabi. Malah dia bukan saja bunuh Nabi. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka juga bunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil. Mereka bunuh orang yang suka pada kedamaian. Orang yang tegur. Bila orang ramai tegur, mereka bunuh. Kan, bila ada orang yang
datang beri teguran. Malah mereka pula dipenjara, ditohmah. Ibnu Taimiyah misal kata, Imam Syafi'i misal kata. Halal ke darah dorang. Entah, itu kena tanya mufti. Saya tak berani bagi hukum tentang darah manusia ni. Kalau saya kata halal dan Allah kata haram, kan berat. Itu kena tanya mufti. Kalau saya kata halal dan kita tak buat apa-apa, kita berdosa. Adakah mereka dikonsider sebagai orang yang tak dapat hidayah? Ya. Sedangkan mereka bukan tidak tahu tapi tak nak ikut. Ya. Ke atas kan ada. Dia dapat kitab. Dia ada ilmu. Tapi dia tidak Islam. Dia tak dapat hidayah. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Allah dah suruh ke atas. Dia ada ilmu. Dia ada kitab. Tapi dia tak dapat hidayah. So untuk dapat hidayah, perangai kena betul. Ada ilmu saja tak jadi kalau perangai tak betul. So dia bukan saja tak nak ikut ayat Allah. Dia bunuh Nabi. Dia bunuh manusia-manusia yang adil sepanjang zaman. Minan nas, tak kira apa agama. Seorang boleh berlaku adil tanpa mengira apapun agama. Ya'muruna bil qisti. Sebab tu nasihat-nasihat ini boleh datang bukan hanya daripada mulut orang Islam, tapi daripada manusia. Nasihat-nasihat yang baik boleh datang dari manusia. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beri mereka gembira. Beri mereka berita gembira. Mereka dapat azab yang pedih. Fabashirhum. Ucap tahniah pada mereka. Tahniah. Korang dapat azab yang pedih. Oh, ada soalan. Allah memang nak masukkan Yahudi dalam neraka, ya Ustaz. Mereka bukan dipilih Allah untuk hidayah. Tak. Allah tidak pernah mahu manusia masuk neraka. Tak. Manusia itu sendiri memilih untuk masuk neraka. Allah tak pernah sejak azali menulis, kau masuk neraka, kau masuk neraka. Tak. Tak. Dia sendiri pilih nak masuk neraka. Gambarannya begini. Waktu Puan Norini melahirkan anak dulu. Atau waktu Mak Puan melahirkan Puan dulu. Pernah tak dia merancang, satu hari nanti aku nak sebat ini? Pernah tak dia merancang, letak dalam kalender, sekian hari bulan, lagi 10 tahun, aku nak sebat dia ni? Ada tak?
Tak ada. Pernah tak bapa kita dulu, waktu kita lahir, nampak-nampak dia. Ini nanti satu hari nanti aku nak cekik dia ni. Aku nak sebat, aku nak pukul dia. Pernah? Tak. Dan kenapa bapa kita sebat kita? Sebab kita, Dia jahat. kita yang pilih untuk buat begitu. Kita yang tak nak dengar cakap. Kita yang buat dia sakit. Kita yang langgar peraturan dia. Disuruh ngaji tak nak, main bola. Suruh sembahyang tak nak. Lalu disebat. So adakah Allah memang nak masukkan Yahudi dalam neraka? Tidak. Tidak. Allah bagi jalan, kau tak nak ikut. Maka kau masuklah neraka. Allah bagi Islam, kau tak nak ikut. Allah tak bagilah hidayah. Kan? Allah bagi kita macam-macam. Bagi hidup, bagi rezeki. Turunkan Quran. Kita tak nak ikut. Lalu bila kita masuk neraka dan kita salahkan Tuhan. What? Ustaz, bukan kita Ustaz. Bahaya. Yang masuk neraka bukan kita, orang yang tak nak ikut. Kita tak, insyaAllah. Tak, kalau tak sebut kita, nanti kita tak sedar. Kali ini lain sikit. Kita memang tak nak masuk neraka. Tapi tindak tanduk kita tu. Kan? Macam syaitan lah. Netanyahu dalam hati dia langsung tak ada rasa belas kasihan pada manusia ke? Itu kesan bila kita tak dapat hidayah. Itu kesan bila kita tak dapat hidayah. Hidayah adalah perkara paling penting dalam hidup. Sehingga kita wajib untuk minta 17 kali setiap hari. Wajib minta. Hidayah adalah benda paling penting. Allah tidak pernah menjadikan satu bentuk kewajipan lebih penting untuk kita minta berbanding hidayah. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tak ada benda yang kita minta lebih 17 hari semalam melainkan hidayah. Tak ada. Kita minta kaya pun sekali je minta. Lepas solat. Dalam doa kita, sekali doa. Kalau 5 kali solat, 5 kali minta. Tapi sehari semalam, kita ada 17 rakaat. Setiap rakaat kita minta dan sengaja Allah jadikan wajib. Kerana hidayah adalah perkara paling penting. Tanpa hidayah, hati kita boleh keras. Macam Netanyahu. Tak ada belas kasihan. So, kaitan yang kuat antara hidayah dan Islam. Kita belajar lalu ayat ni. Bila dapat hidayah, Allah akan pandu.
prasyarat untuk dipandu Allah ialah kita berserah diri. Contoh lain, mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Kita sorang-sorang jalan nak mencari masjid terdekat di tempat baru, atau kita dipimpin oleh orang tempatan pergi ke masjid terdekat di tempat yang baru. Kita sendiri cari atau kita dipimpin? Dah tentu kita dipimpin. Kadang kita duduk je, orang bawakan. So itulah bentuk hidayah. Hidayah ni apa? Allah pimpin kita sepanjang jalan. Bukan hanya tunjuk, kat situ. Tak. Allah pimpin tangan kita sepanjang jalan sampai ke destinasi. Kan mudah. Mudah. Kita nak berniaga, Allah pimpin. Kita nak buat keputusan, Allah pimpin. Kita nak makan, Allah pimpin. Kan, part mana dalam hidup kita ni yang tak ada agama? Ada tak? Nak makan, Allah pimpin, guna tangan kanan. Sebelum makan, sebut bismillah. Lepas makan, sebut alhamdulillah. Part mana dalam hidup kita yang tak ada pimpinan dari Tuhan? Tapi dengan syarat, kena serah diri. Hati ni nak ikut. Kadang waktu makan, tengah-tengah makan, hati yang tak sedar, yang tak nak ikut, tetap capai gelas tangan kiri untuk minum. Allah tak nak. Kau serah diri 100% pada Tuhan. Ikut 100% apa yang dia nak. Bukan ikut suka hatimu. Ikut apa yang dia nak. Baru kita sedar. Ini tak perasan lah Ustaz. Minum tangan kiri. Itu sebab kau tak sedar. Punyalah kita tak sedar. Sampai makan. Minum guna tangan kiri. Dan Allah kata, minum tangan kiri melalui sabda Nabi. Ikut gaya syaitan. Benda simple macam tu. Kalau kita tidak benar-benar serah diri, kita takkan boleh ikut dan takkan dapat hidayah. Itu contoh simple dia makan. Dan banyak lagi benda-benda besar yang lebih besar dari itu. Yang kita belum benar-benar serah diri. Belum. Bila tak serah diri, tak dapatlah hidayah. Bila tak dapat hidayah, kita buat keputusan ikut hati. Ya, walaupun kidal. Kan? Kita buat penyerahan 100% pada Allah. Sebab akhirnya
Kalau kita tak buat penyerahan pada Allah. Ni natijah yang bakal kita terima. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kenapa Allah ucap tahniah? Berita, sampaikan berita yang menggembirakan mereka. Sampaikan berita gembira buat mereka. Mereka masuk neraka. Kenapa berita gembira? Sebab waktu di dunia mereka gembira tak nak ikut peraturan Tuhan. Ustaz, apa tu Ustaz tunduk-tunduk? Aku cakap depan mikrofon. Kalau tak nanti korang tak dengar. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berita gembira buat mereka. Mereka dapat azab yang pedih. Azab pedih tu, itu baru satu. Ayat selepasnya, azab yang lain. Azab pedih itu baru satu. Ayat selanjutnya ialah tentang azab yang lain. So berkaitan azab yang lain, kita sambung hari yang lain. 9:30 aku nak rehat dulu. Jam 10 nanti ada tadabbur kelas lain pula. So takut seluar pula. Suara langsung tak keluar. So bagi dia rest dulu. Mana tahu boleh baik, kan? So kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan hadirin kita ilmu di atas yang telah menjadi asbab sesi tadabbur kita berjalan lancar pagi ini. Saya kat sini saya memang saya rasa saya tak nak mohon Ustaz buka soalan sebab memandangkan Ustaz pun suara dah agak struggle nak keluarkan tu. Sangat faham Ustaz. Saya harap lepas ni Ustaz boleh minum madu dengan lemon kan untuk bagi keluarkan tahap tu supaya lebih lega dan lebih boleh bercakap nanti di dalam kuliah seterusnya. Jadi saya terus tutup saja ya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas perkongsian ilmu dan sesi tadabbur yang mengesankan dan mendidik jiwa. Jazakumullahu khairan katsira buat semua hadirin pecinta ilmu, namun tidak dilupakan Ibunda Rosniati dan barisan pengurusan Gemma Nur Iman yang telah menjadi asbab penganjuran kuliah kita pada pagi ini. Semoga kefahaman ilmu ini dapat kita raih dari pengajian kita pada pagi ini dan Allah berkati majlis seterusnya dan memilih kita untuk mengimarahkan kuliah maghrib kita pada pukul 8 malam bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dalam pengajian berkitab terjemahan Al-Minahu As-Saniyah insya-Allah. Saya Adi Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gemma Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menguruskan majlis ilmu di platform online ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, insya-Allah saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan ini saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.